Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Abu Bakar dan rakan-rakan saya Ainina Ayuni binti Abdul Razak, Nur Aina Amira binti Jamri dan Nur Rashidah binti Ahmad. InsyaAllah dalam video ini kami akan menerangkan tentang salah satu daripada jenis hadis dhaif, iaitu hadis mursal. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, saya akan terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hadis dhaif. Okey, secara umumnya hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak mencukupi syarat untuk diterima. Menurut Al-Hafiz Ibnu Al-Salah, setiap hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat hadis sahih dan tidak juga mencukupi syarat-syarat hadis hasan, maka itulah hadis dhaif. Okey, hadis dhaif ini merupakan hadis mardud, iaitu yang terbukti kebenaran perawi kerana ketiadaan salah satu atau lebih syarat penerimaan hadis. Okey, kenapa hadis tu menjadi dhaif? Okey, disebabkan dua perkara, iaitu yang pertama terputus sanad dan yang kedua disebabkan kelemahan daripada perawi. Justru itu, hadis ini akan menerangkan salah satu daripada jenis terputus sanad, iaitu al-mursal. Baiklah, sekarang kita pergi kepada definisi hadis mursal. Hadis mursal dari segi bahasa bermaksud melepaskan, seolah-olah orang yang meriwayatkan hadis secara mursal melepaskan sanadnya tanpa mengikat dengan perawi yang dikenali. Dari segi istilah pula, menurut Muhammad At-Tahan, hadis mursal ialah hadis yang gugur dari penghujung sanad perawi selepas tabi'in. Selain itu, menurut Al-Karim pula, hadis mursal dalam istilah muhaddisin ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in secara langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebut nama sahabat yang menjadi perantaraan antara beliau dan Nabi Muhammad SAW. Justru itu, berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahawa hadis mursal ialah hadis yang pada sanadnya tidak disebutkan nama perawi sahabat, iaitu riwayat tabi'in itu terus kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang hukum hadis mursal. Pada asalnya, hadis mursal adalah dhaif dan tertolak kerana tidak memiliki salah satu syarat hadis makbul, iaitu tidak bersambung sanad dan tidak diketahui kedudukan perawi yang didudukan. Dan ada juga kemungkinan bahawa perawi yang gugur itu bukan sahabat. Dalam perkara ini boleh jadi perawi yang gugur itu dhaif. Walaupun begitu, ulama hadis dan lain-lain tidak sepakat tentang hukum hadis mursal dan berhujah dengannya kerana bentuk inqita', iaitu yakni terputus sanad, berbeza dengan yang lain. Ia juga kerana perawi yang gugur itu biasanya sahabat dan kesemua sahabat adalah adil dan tidak menjejaskan jika mereka tidak diketahui. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama dalam menentukan hukum hadis mursal ini. Yang pertama, hadis mursal ialah dhaif dan mardud. Di sisi kebanyakan ulama hadis, ulama usul dan fuqaha berpendapat hukum hadis mursal dhaif dan mardud kerana tidak diketahui kedudukan perawi yang digugurkan dan ada kemungkinan bahawa perawi itu bukan sahabat. Yang kedua pula, hadis mursal ialah sahih dan boleh dijadikan hujah secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur pengikut mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Hujah mereka ialah tabi'in yang firqah tidak menganggap harus untuk berkata Rasulullah SAW bersabda kecuali beliau mendengar daripada perawi yang fiqh. Yang ketiga, hadis mursal ini diterima tetapi dengan bersyarat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Antara syarat-syarat yang ditetapkan adalah: pertama, syarat bagi perawi. Perawi itu perlulah seorang yang fiqh. Tabi'in tersebut perlulah daripada kalangan tabi'in yang besar. Perawi tersebut perlulah diketahui bahawa perawi tersebut tidak meriwayatkan daripada perawi yang lemah, dhaif atau majhul. Kedua, syarat bagi riwayat. Riwayat yang mursal itu perlu disokong oleh riwayat lain yang bersambung sanadnya dan kepada Rasulullah SAW tanpa terputus walaupun riwayat yang bersambung itu dhaif atau lemah. Riwayat yang mursal disokong oleh riwayat mursal yang lain dengan syarat riwayat tersebut perlu datang daripada jalur yang berbeza.
Hadis itu bertepatan dengan qaul as-sahabi, pendapat sahabi. Riwayat yang mursal itu menepati fatwa para sahabat atau fatwa para ulama. Okey. Apabila syarat di atas dipenuhi, maka kesahihan hadis mursal itu akan terbukti. Begitu juga riwayat-riwayat lain yang menyokongnya. Kedua-duanya adalah sahih. Namun sekiranya terdapat satu hadis sahih yang mempunyai satu jalan, yakni sanad bercanggah dengannya dan tidak dapat diselaraskan antara kedua-duanya, maka hadis itu akan ditarjihkan dengan sebab mempunyai banyak jalan. Seterusnya contoh hadis mursal iaitu An Ibni Jurayj an Atha anna an-nabiyya idza sa'na al-minbara aqbala biwajhihi 'ala an-nas faqala assalamu alaikum. Maksudnya daripada Ibnu Jurayj dari Atha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik ke mimbar, beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucapkan assalamualaikum. Atha dalam hadis ini adalah Atha bin Rabah, seorang tabi'in besar. Ia mendengarkan hadis daripada sejumlah sahabat, tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah mursal. Seterusnya contoh hadis mursal yang lain adalah hadis tentang doa berbuka puasa dalam Sunan Abu Daud. حدثنا مسدد حدثنا هشام عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Maksudnya menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain dari Muaz bin Zuhrah bahawasanya telah sampai berita kepadanya bahawasanya Nabi SAW jika berbuka puasa mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani melemahkan hadis ini dengan mengatakan sanadnya lemah lagi mursal. Muaz bin Zuhrah adalah seorang tabi'i yang majhul, iaitu tidak dikenali. Al-Hafiz Al-Munziri menganggap riwayat ini memiliki illah kerana mursal. Oleh itu, hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif mursal adalah kerana di dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul, iaitu Muaz bin Zuhrah, dan yang kedua dikatakan hadis dhaif mursal kerana tidak ada sahabat Rasulullah di dalam jalur rantaian perawi pada hadis tersebut. Seterusnya, perselisihan pendapat ulama tentang hadis mursal. Hadis mursal secara umumnya terdapat perselisihan pendapat ulama tentang hadis mursal di dalam kalangan para ulama dalam membahaskan hadis mursal ini. Antaranya, pendapat yang pertama iaitu pendapat jumhur ulama hadis, pendapat 3 imam mujtahid dan berdasarkan pendapat Imam Al-Syafi'i. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menolak iaitu pendapat jumhur ulama hadis. Jumhur ulama berpendapat hadis mursal adalah hadis yang dhaif dan ditolak. Kebanyakan ulama hadis, ulama usul fiqh dan ulama fiqh berpegang dengan pendapat ini. Dalil atau hujahnya keadaan perawi yang digugurkan daripada sanad tidak diketahui dan kebarangkalian perawi yang gugur bukan seorang sahabat tetap wujud. Seterusnya, berdasarkan pendapat 3 imam mujtahid yang menerima hadis mursal dan boleh digunakan sebagai dalil. 3 imam mujtahid ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad serta golongan ulama lain yang berpegang dengan pendapat ini. Mereka menerima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah perawi yang menggugurkan sanad mursil itu adalah seorang yang thiqah. Syarat yang kedua, mursil itu hanya mengambil riwayat daripada perawi yang thiqah. Hujah mereka adalah sudah pasti bahawa seorang tabi'in yang thiqah tidak mungkin akan berkata Rasulullah telah bersabda, melainkan apabila dia sendiri mendengar hadis itu daripada seorang yang thiqah juga. Pendapat yang terakhir adalah pendapat Imam Al-Syafi'i yang menerima hadis mursal sebagai hadis yang boleh diterima sebagai dalil apabila memenuhi syarat-syarat. Antara syarat-syaratnya adalah orang yang melakukan irsal mursil adalah dari kalangan tabi'in yang besar. Seterusnya, apabila mursil tersebut menyatakan nama gurunya sewaktu dia melakukan irsal, maka dinyatakan nama seseorang yang thiqah. Dengan perkataan lain, dapat dipastikan bahawa orang yang melakukan irsal daripadanya yang digugurkan dari sanad adalah seseorang yang thiqah. Selain itu, jika terdapat perawi yang thiqah lagi dipercayai yang meriwayatkan hadis yang sama, maka riwayatnya tidak bercanggah dengan hadis mursal tersebut.
Berdasarkan dengan 3 syarat oleh Imam Asy-Syafi'i, hendaklah didapati pada hadis mursal itu salah satu daripada sifat-sifat yang dinyatakan. Antaranya hadis mursal diriwayatkan melalui sanad lain secara bersambung, musnad. Hadis mursal itu diriwayatkan melalui sanad yang lain. Selain sanad itu pula, perawinya mengambil hadis daripada guru yang berbeza daripada hadis mursal yang dinyatakan pada awal tadi. Seterusnya, hadis tersebut bersesuaian dengan kata-kata sahabat dan majoriti ulama memberi fatwa bertepatan dengan hadis mursal tersebut atau bersesuaian dengan tuntutan hadis mursal tersebut. Yang terakhir, amalan kebanyakan ulama bertepatan dengan hadis mursal tersebut atau bersesuaian dengan tuntutan hadis mursal tersebut. Apabila kesemua syarat ini sempurna, kesahihan punca dan asal hadis mursal akan terbukti. Kesimpulannya, dalam menghadapi cabaran semasa, umat Islam harus merenung kembali panduan hidup yang telah dibekalkan kepada mereka oleh Allah SWT melalui kitabnya, Al-Quran, dan Rasulnya melalui sunnahnya sejak berabad yang lampau. Sekalipun sunnah Rasulullah SAW merupakan sebahagian daripada wahyu Allah, namun ia amat berbeza jika berbanding dengan Al-Quran kerana sunnah Rasulullah SAW bersumberkan kata-kata baginda. Oleh yang demikian, para ulama telah meletakkan martabat hadis di tempat yang kedua selepas Al-Quran. Hadis ialah setiap yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, ikrar dan juga sifat. Dalam memahami ilmu hadis, perlulah kita mengetahui ilmu-ilmunya secara lebih mendalam supaya tidak terpesong untuk beramal dengannya, sama ada dari segi periwayatannya ataupun sanadnya. Hadis mursal adalah salah satu daripada pembahagian dalam ilmu hadis yang mana ia berada di bawah furuk hadis dhaif. Hadis mursal ialah hadis yang tergugur seorang sahabat daripada sanadnya. Terdapat pelbagai peringkat dalam hadis mursal. Peringkat hadis mursal yang paling tinggi sekali ialah hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat yang sabit mendengarnya daripada Nabi SAW. Peringkat ini ialah peringkat yang tertinggi sekali dalam bahagian hadis mursal. Terdapat berbagai hujah ataupun perbahasan para ulama dalam beramal dengan hadis mursal. Ada yang menolak dan ada yang menerima hadis ini dengan bersyarat. Namun, pendapat yang telah ditetapkan oleh para hufaz dan pengkritik hadis adalah hadis mursal tidak boleh dijadikan hujah dalam agama. Pendapat ini jugalah yang mereka utarakan dalam penulisan masing-masing. Oleh yang demikian, jelaslah kepada kita kedudukan hadis mursal dalam beramal dengannya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.